叔叔阿姨、弟兄姐妹们，大家早上好。好。平安。Apa kabar semuanya? Saya juga menyapa susu air, visium teman-teman yang mengikuti dari rumah masing-masing.平安. Saat ini kita bersyukur, 感谢主呀，kalau 今天早上我们可以来参加家庭崇拜. Kita sebentar lagi mau merayakan Imlek. Semuanya penuh sukacita? Amin. Yo sila. Yo. 感谢主。我们站起来。我们祷告。Kita saat itu sejenak dulu ya. Amin. Ya, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. 我们来唱诗家里颂。
主耶稣，我们感谢你的爱与恩典。谢谢主，今天早上你给我们平安、喜乐，也身体健康。你仍让我们聚会，与同蒙恩找的弟兄姐妹们参加家庭团契。求主预备我们的心，也赦免我们的罪，让我们背得来到主跟前。我们要赞美主，要祷告，要听约翰的牧师讲道。求主帮助他，也帮助我们，能搞明白，并有能力遵守，给我们力量，在生活中标彰你的爱。谢谢主，我们祷告与感恩，奉主耶稣的名求，阿门。请坐。Kita menyanyikan sebuah lagu Hesen Sirwi 33, memperkenankan hati Tuhan. Kiranya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus hidup memperkenankan hati Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ti san se san so Hesen Sirwi. Dan terus hidup memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema ketaatan Abraham yang akan disampaikan oleh Yohanes Muse. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian Cing Cing Ting nomor 18 Ti Sepakso. Kita mau terus mendengarkan suara Tuhan. Kita nyanyikan bait pertama aja ya, 2 kali, tapi bait pertama saja.
Tante dan Suanto Pince yang akan menerjemahkan. Selamat pagi, Tuhan. Juga selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah atau persekutuan KUI ini secara online. Pada siang hari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema ketaatan Abraham. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama berkumpul di rumah-Mu dan bahkan juga mengikuti persekutuan ini secara online, di mana kami bisa mengungkapkan rasa syukur melalui pujian-pujian yang kami naikkan, dan bahkan juga di mana sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kedua hamba-Mu ini, dan tolonglah agar supaya setiap kami yang membaca dan mendengarkannya boleh mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik, dan bahkan didorong, digerakkan untuk senantiasa taat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 我们来看一处的经文，在启之创世纪第22章第1到第3节。 Kita akan membaca Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 创世纪22章第1到第3节。 Demikian bunyinya. 圣经这么说。 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu yang untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 创世纪22章第1到第3节。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着2个夫人和他儿子以撒，也和好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mengerti firman dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. 这是主耶稣基督的福音，
凡听了并存在心里的人有福了。 Saudara sekalian, saya ingin bertanya, 我很想问你们， kira-kira menurut saudara memberi persembahan itu mudah atau sukar? 你们认为我们奉献是容易还是难呢？ Memberi persembahan itu mudah atau sukar? 我们奉献是容易还是难呢？ Ya, mungkin ada orang yang menjawab, ya mudah. 有的人会说很容易，容易的。 Tapi tidak sedikit juga bukan yang berkata, wah sukar. 但也有些人会说难啊。 Kenapa ada orang yang mengatakan mudah dan yang lain mengatakan sukar? 为什么有的人会说容易，但是也有些人会说难呢？ Saudara sekalian, memang mungkin ada banyak alasan 当然有很多的理由， yang bisa dikemukakan mengapa mudah, mengapa sukar memberikan persembahan itu. 可以说是容易或者是难的理由。 Tapi saat ini saya ingin memberikan satu alasan kenapa seseorang itu bisa mudah memberikan persembahan dan yang lain mengatakan sukar memberikan persembahan. 那这里我要分析什么理由，有的人说奉献容易，有的人说奉献难呢？ Saudara sekalian, ada orang yang begitu sangat sukar untuk mencari uang. 有的人他很难去找到钱的， Setiap hari dia harus meluangkan waktu yang begitu banyak dan tenaga yang begitu besar untuk supaya dia bisa mendapatkan uang. 他每天都是出力出时间去找钱， Dia kumpulkan 1000 demi 1000 atau 5000 demi 5000 dan seterusnya. 他接近1000或者是5000。 Tetapi juga ada yang mengatakan, Pak, 100 demi 100, 500 demi 500 saja sukar sekali Pak. 他说这样的接近我的钱都接得很难。 Nah, saudara sekalian, saya yakin 我相信 bisa dipastikan orang yang sukar untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang seperti ini, 那些很难找到钱的人， dia akan mengatakan, enak aja, perlu persembahan begitu gampangnya uang ini harus diberikan. 这样容易我的钱拿来奉献吗？ Saya pagi siang malam cuma dapat sekian. 我从早忙到晚才得到这一 Saya 点， harus mengumpulkan bertahun-tahun baru dapat sekian. 我要除夕1年才能够得到这样的钱。 Bagaimana mungkin saya bisa memberikan begitu saja persembahan ini? 那么我哪里能够这么容易就这样的奉献了呢？ Tapi coba bayangkan kalau mereka yang mudah untuk mendapatkan uang. 但是我们想，那些很容易找到钱的人， Wah, sedikit-sedikit pokoknya tinggal duduk pun datang. 抓他的钱就会来的。 Makan enak, nggak tahu punya uang datang gitu saudara. 抓很容易的钱就来了。 Sampai ada orang itu memakai istilah tuyul katanya begitu. 好像是有什么， Jangan-jangan dia punya tuyul ya di rumahnya begitu. 可能他的家有一个黑黑的， Karena nggak kelihatan kerjanya duduk-duduk kan dapat uang. Gitu. 我没有看到他工作，但是他能够得到， Pasti biar tuyul gitu. 他已经有事。 Nah, saudara sekalian, mungkin juga enggak ya, salah juga orang itu. 不是这 Ya. 样的，可能也 Karena 不是 banyak 这样。 cara untuk mendapatkan uang itu. 当然，我们找钱是很多的理由，很 Nah, 多方法。 mungkin orang yang mudah untuk mendapatkan uang, dia mungkin juga bisa mudah untuk memberi persembahan. 那个很容易找钱的人，当然他很容易奉献。 Nah, saudara sekalian, saya nggak tahu apakah saudara setuju atau tidak. Tetapi ini boleh dibilang saya melihat begitu banyak orang yang mengatakan demikian. 我不知道弟兄姐妹们赞成吗？这个是多数人讲的。 Nah, saudara, terlepas daripada alasan apapun sukar atau mudah orang itu memberikan persembahan, 不管他的理由是什么， kalau kita melihat pada Kejadian pasal 22 ini, 如果我们看创世纪22章， maka kita akan belajar daripada satu ketaatan seorang Abraham. 我们就可以从这里学习亚伯拉罕的顺服。 Saudara sekalian,
Abraham itu diminta oleh Allah ya untuk mempersembahkan Ishak anak satu-satunya. 神要亚伯拉罕献出他的一个独一的儿子，就是以撒，献上给神。 Dan kita melihat Abraham tidak pernah tawar-menawar untuk memberikan anaknya itu kepada Allah sebagai korban persembahan. 我们发现亚伯拉罕他没有讨价还价，他立刻的献他的以撒给神。 Saya katakan demikian, ini iman ketaatan Abraham itu luar biasa. 我可以说，亚伯拉罕的信心是特别的。 Kenapa saya katakan demikian? 为什么我这样讲？ Karena pada waktu itu, yang pertama-tama kalau kita baca, pada usia 75 tahun, 那我们来看，当时亚伯拉罕75岁那年， dan Sarah pada waktu itu pada umur 65 tahun, 撒拉65岁， mereka masih belum punya anak. 他们还没有孩子。 Tapi pada umur 75 tahun itu Tuhan datang kepada Abraham. 那当75岁，亚伯拉罕75岁的时候，神来对亚伯拉罕 Abraham, gak usah khawatir. 不要怀疑， Nanti saya kasih kamu tuh anak. 等下我会给你孩子。 Nah, saudara sekalian, Sarah itu sempat ketawa ya dalam hati. 我们知道撒拉甚至他偷笑， Saya sudah uzur, umur sekian kok punya anak. 我已经年老了，哪里意思说哪里还可以有孩子？ Allah ini bikin humor saja ya. 神好像是开玩笑这样。 Nah, saudara sekalian, benar Abraham tetap menantikan janji Tuhan. 但是我们发现亚伯拉罕他一直等待神的应许， Tapi bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. 不是1年、2年、5年。 Tuhan menggenapkan janjinya Abraham punya anak pada waktu dia berumur 100 tahun, saudara. 神应许他亚伯拉罕到100岁，他才有孩子。 Jadi umur 75 nggak ada anak, 75 Tuhan janji, ditepatinya pada umur 100 tahun. 75岁的时候，神已经应许了，但是到他100岁才神的应许。 Dan Sarah pada waktu itu umur 90 tahun. 撒拉那时是90岁， Jadi untuk menantikan seorang anak, Abraham itu harus menantikan begitu panjang, bertahun-tahun dalam hidupnya untuk menantikan Tuhan itu menggenapkan janjinya. 亚伯拉罕一直等待到很久很久，才得到神的应许， Nah, saudara sekalian senang kan ya waktu punya anak? 一定非常的很 Saya 高 yakin 兴 pada，waktu itu Abraham bersyukur senang-senang mati, saudara 一 sekalian. 定非常的感谢神。 Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, Abraham, 但是突然间， pergilah ke tempat yang aku kasih tahu nanti, 亚伯拉罕，等下你 bawa anakmu itu 把你的孩子上， persembahkan sebagai korban bagiku. 你献给我，成为燔祭。 Saudara-saudara, kira-kira sebagai orang tua yang melahirkan, yang menantikan satu-satunya anak yang dimiliki. 弟兄姐妹，试试想，我们才得到一个孩子，已经等待很久。 Untuk mendapatkan seorang anak itu begitu panjang, dia sabar, dia harus tekun, dia setia taat, menanti dan berjuang dengan apapun yang terjadi. 他一直等到这样久，也奋斗了很久才得到的。 Kira-kira rela tidak 他 seorang ayah itu mengorbankan anaknya? 记得我们舍得吗？把他的孩子献上， Saudara sekalian, hal ini tidak mudah. 这个是不容易的事。 Hal ini bisa kita rasakan 我们也会 sebagai 知 orang 道， tua pasti sakit, 我们成为老人，我们成为老人家， susah, sedihnya mendalam. 伤心到极点。 Tapi Abraham tetap taat. 我们发现亚伯拉罕他顺服神， Abraham, 他顺服神。 saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， apa sebenarnya
yang membuat Abraham ini bisa taat kepada Tuhan sedemikian rupa? 什么原因能够使到亚伯拉罕能够顺服神呢？ Apa sebenarnya? 什么原因呢？ Terus sekalian kalau kita membaca di dalam Alkitab, 我们来看圣经， maka kita akan menemukan yang pertama adalah 我们能够发现 Abraham itu begitu sangat mengenal Allah. 我们发现亚伯拉罕他这样的认识神， Abraham begitu sangat mengenal siapakah pribadi Tuhan yang dia percaya, yang kepadanya dia minta. 他非常非常的清楚认识神，所以他这样的能够顺服他。 Itulah Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 dan 19. 希伯来书11章 Di sana 第 firman 17到19， Di sana firman Tuhan mengatakan, 那里经文说， karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. 因为他想神他是全能的，他能够使人复活。 Dan kemudian dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 就是这样，他能够接受这一切。 Jadi Abraham begitu rela kepada dan taat kepada Allah dengan cara mempersembahkan anaknya yang didapatnya begitu susah payah itu kepada Allah itu. 他就是这样，他愿意顺服神，把他的孩子献上。 Karena dia tahu, dia mengenal Tuhan Allah yang dia percaya. 因为他已经非常的认识他所信的神。 Dalam hatinya dia berkata, "Tidak, Tuhan, aku persembahkan kepada Allah ini. Aku mau taat kepada Allah." 没有关系，我要献上我的孩子，我要顺服神的。 Sekalipun anakku ini akan berhenti, tetapi Allahku pasti bisa akan membangkitkan kembali kalau dia mau. 从来我的孩子如果死了，我相信神会使他复活。 Jadi dari sana Abraham merasa bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, berkuasa. 他知道神是这样的，是有全能的神。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们， seringkali kita ini kurang begitu taat. 多少时候我们会没有什么顺服神？ Kurang begitu taat. Mengapa kurang begitu taat? 为什么我们会没有顺服神呢？ Karena banyak orang kurang mengenal, tidak mengenal siapa Tuhan itu. 因为我们还没有清楚的认识神到底是谁。 Saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu tidak mau meninggal, tidak akan meninggalkan kita. 如果我们知道我们的神是全能的，他不会离弃我们， Dan pasti melakukan sesuatu yang baik untuk kita. 一定他为我们做最好的。 Tidak mungkin kita ini pengen berontak, membelot. 所以我们不会背叛他， Kita pasti ikuti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan itu apa bagi hidup kita. 我们一定要跟做神的旨意。到底神要我做什么？ Kalau Tuhan suruh bilang lurus, 神说这的 kita 走， harus lurus. 我们就这的走。 Kita dibilang ke kiri, 他说走左边， kita harus ikut ke kiri. 我们就跟着左边走。 Kanan, kita pasti akan ikut ke kanan. 走右边，我们一定走右边， Karena kita tahu 因为我们知 itu 道 yang ditunjukkan oleh Tuhan, itu yang diminta oleh Tuhan. Aku mau taat karena Tuhan tidak pernah bersalah. 我要跟着神的旨意，因为我知道神没有错的。 Jadi yang paling baik dalam hidup kita itu adalah taat kepada Tuhan. 所以最好的，我们对神的生活，我们就是要顺服神。 Saudara sekalian, mari kita belajar taat kepada Tuhan seperti Abraham. 我们来学习弟兄姐妹，像亚伯拉罕这样顺服神。 Kita belajar untuk memperbaiki kehidupan kita berkarakter seperti Kristus. 我们要改变我们的生活，我们好像
基督的这个性格。 Kalau Tuhan minta kita mengasihi orang lain, mari kita belajar mengasihi orang lain. 神要我们爱人，我们就去爱人。 Kata Tuhan pengen kita ini memberi sesuatu kepada orang yang mungkin saat itu membutuhkan pertolongan kita. Mari kita belajar taat kepada dia. 如果我们发现有人非常的需要我们帮助的时候，我们就去帮助他。 Kalau kita ini kurang rajin beribadah, baca firman, berdoa, mari kita taat kepada Tuhan, belajar, luangkan waktu. 如果我们没有顺服，意思说我们没有喜欢读经、祷告、听道等等，但是我们要学习顺服神的旨意，我们要喜欢的 Saudara, 去祷告。 saya pernah mendapat satu format satu film atau video pendek ya 我有看一个短片， melalui WhatsApp ya 从这个手机里面 itu seorang yang sudah berusia 有一个有年龄的人， yang saya rasa mungkin sekitar paling tidak hampir 75 80 dulu. 75到80岁的人， Dia bisa sedikit main piano saudara. 他 Main 会 keyboard. 弹钢琴。 Saya nggak tahu lagu itu siapa yang ngarang. 我不知道是谁yang写的这个歌， Dia mainkan sebuah lagu. 他就弹了这首歌。 Lagu itu kira-kira mengatakan kalimatnya begini. 那首歌这样的写， Sekalipun aku sudah tua, 虽然我老了， tapi jangan bilang aku ini tidak berguna. 但是不要说我没有用。 Sekalipun aku ini lemah, ya kira-kira begitu. 虽然我现在很软弱了， Tapi jangan bilang aku ini orang yang tidak berguna. 也不要说我真的没有用了， Sekalipun aku sudah usia tua, 就是说我真的很老， tapi aku masih berguna. 但是我还有用的。 Aku bisa berdoa buat anak-anakku 我会为我的孩子们， supaya aku bisa menjadi teladan buat anak-anakku 我会成为他们的借鉴。 dan seterusnya. 还有继续的，他这样唱。 Saudara sekalian, kalau kita mengatakan taat apa sih yang sama Tuhan? 弟兄姐妹，如果我们问我们要跟神顺服什么呢？ Anak-anak kita, cucu-cucu kita membutuhkan doa daripada orang tua. 我们的孩子、我们的孙子很需要我们老人家的 Doa yang dinaikkan orang tua itu begitu sangat diindahkan oleh Tuhan. 我们老人家的祷告对孩子们是非常 Karena orang tua pasti mempunyai banyak sebutan pengalaman dan banyak relasinya kepada Tuhan. 我们老人家一定很多的经验，而且跟神都有很亲密的关系。 Oleh sebab itu mari kita belajar mengenal Tuhan. 所以我们来学习认识， Dia adalah Allah yang setia kepada kita. 他是一个忠心忠实的神， Yang kedua, 信实的神。 yang kedua itu saudara sekalian adalah bahwa Abraham itu taat kepada Tuhan karena Abraham punya relasi dengan Tuhan itu begitu dekatnya. 亚伯拉罕他能够顺服神，因为他跟神的关系非常非常的亲密。 Abraham itu dekat, ya hubungannya dekat dengan Tuhan. 他跟神的关系非常的融合，非常的亲密。 Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, 雅各书第20 ya, yang kedua, pasal 2, 第二章22节， 23节，雅各书第2章23节。 Ya, Yakobus pasal 2 ayat 23 di sana mengatakan bahwa Abraham itu disebut, Allah menyebut Abraham itu sahabatnya. 在这里神说亚伯拉罕是他的好朋友。 Luar biasa ya, bukan Abraham yang menyebut Allah itu sahabatnya, 不是亚伯拉罕说神是我的好朋友， tetapi Allah sendiri mengatakan Abraham ini sahabat. 而是神他自己说亚伯拉罕是我的好朋友。 Karena begitu dekatnya relasi Abraham 因 dengan Allah. 为亚伯拉罕跟神的关系非常非常的亲密。 Nah, saudara sekalian, saya
kita ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, 我相信，如果我们跟神的关系这样亲密的话， pasti kita kenal Tuhan. 一定我们认识神。 Kalau kita kenal Tuhan, 如果我们认识神， pasti kita akan percaya dan taat Tuhan. 一定我们相信，而且我们 Itu 信服神， sudah jalurnya. 那个是一定的。 Coba kalau kita punya teman, 试试看，如果我们女朋友， kita dekat 我们靠近她，我们近她， dan kita tahu teman kita itu ketika dekat, wah ini benar-benar temanku ini baik sekali. 当我们靠近她的时候，知道哇，我这个朋友真的她很好。 Semakin dekat, wah luar biasa kamu ini ya, kenal kamu ini luar biasa, kamu itu baik sekali. 越亲近的时候，我们就越觉得哇，你真的是个很好的，是 Dan 的。 pada akhirnya kita akan apa? Percaya sama dia. 最后我们一定相信他。 Ya, kalau dia bilang aku mau datang ke rumahmu besok ya jam 7, 如果他说明天我要到你的家7点， pasti kita tunggu jam 7 dia pasti datang. 我们等他，一定他7点来到。 Dia baik, dia pasti nggak pernah bohong. 他是非常好的人，他是不会骗我们的。 Kita nggak mau lewat jam 7 baru nunggu. Ya mau kita sebelum jam 7 pasti nunggu. 我们还没有7点已经等他。 Karena apa? Karena kita tahu teman kita pasti tepat janji. 我们知道我们的朋友他是讲话是算数的， Tuhan itu pasti jauh 已 lebih 经准时的。 luar biasa. 我们的神更比这个更特别。 Tapi kalau kita nggak dekat, nggak bisa kenal, ya kita nggak akan taat. 如果 Kita suka untuk taat. 我们不认识他，我们就很难顺服。 Ya, saya tidak akan panjang cuma ini. 我没有讲经文，今天的解经没有这样长的。 Tapi biarlah kita terus-menerus menjalin relasi dengan Tuhan. 我们来继续的跟神有美好的关系。 Berdoa, baca firman, 我们喜欢祷告、读经， saling bersekutu satu dengan yang lain. 时常积极在一起聚会。 Dan kita juga berelasi dan semakin mengenal Tuhan. 我们越亲近神的时候，我们就越认识他， Kita pasti akan semakin taat. 我们就会越来越顺服神。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Minta untuk penginjil Sifra menaikkan doa. Mari kita bersatu suara kita masuk. Kita masuk. Sampai. Mari kita. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan seorang Abraham yang begitu mengasihi Tuhan, diuji oleh Tuhan, bahkan dia boleh mengenal betapa Tuhan mengasihinya. Bahkan satu-satunya pun dia berikan untuk Tuhan. Tuhan, kami percaya hidup ini Engkau percayakan begitu banyak hal. Engkau juga memberikan kepada kami Tuhan kerelaan ketika Tuhan meminta sesuatu pada diri kami. Biarlah kami belajar merelakan hal-hal yang mungkin menjadi milik kami untuk kami rela belajar memberi. Ampuni Tuhan jika kami sampai hari ini masih merasa sayang hal-hal yang kecil, bahkan kami rasanya tidak mau memberi. Biar kali ini Tuhan Kau mengingatkan kami, belajar memberi tidak akan kekurangan. Belajar memberi adalah satu hal yang baik, membentuk karakter kami, karena Tuhan memberi begitu banyak hal, dipercayakan kami dari hidup kami yang sementara ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Abraham memiliki satu, sehingga saat diserahkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Hingga saat ini kami merasakan kasih-Mu, berkat-Mu, karena iman Abraham
yang menyerahkan anaknya untuk menjadi berkat bagi kami hingga saat ini kami bisa beriman kepada Tuhan yang mengasihi Abraham dan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kasih dulu untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. CC untuk Yohanes Musa yang sudah menyampaikan. CC untuk Santo Pincer yang sudah menerjemahkan. Hari ini kita belajar untuk taat seperti Abraham. Kita belajar taat pada kehendak Tuhan. Caranya kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, taat dan beriman kepadanya. Mari kita mempersiapkan persembahan. Kita menyanyikan pujian Ken Ken Chaneju 101 Ili Jiso. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Ken Ken Chaneju. Menjadi benih untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami boleh mempersembahkan sebagian uang yang kami miliki, dan itu berasal daripada-Mu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah terkumpul, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan melalui gereja-Mu GKR Kanaan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, saya serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang pergunakan melalui hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan pekerjaan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menyampaikan doa-doa syafaat kita. Saya persilakan kepada Musa Lydia untuk berdoa syafaat. 祷告，欢迎大家的话。天父，我们实在要满心感谢赞美你。今天又有给我们有机会来到教会来赞美敬拜你，感谢你
华语诗班这个嘉陵诗班在这个新春的时候要献诗，求主祝福每一位的嘉陵的弟兄姐妹，给他们有健康的身体，给他们有活泼的灵命，喜乐的心，在新春的时候要到教会来参加新春崇拜。感谢主，在新春的第一天，我们要先来敬拜你，之后我们才回家，再接待我们的子孙来拜年。感谢主，求主也施恩祝福新春崇拜所有参与侍奉的弟兄姐妹，求神怜悯，给每一位参与侍奉的弟兄姐妹都有健康的身体。无论是牧师要讲道，无论是要翻译，无论是主理翻译，有唱诗的，有跳舞的，有弹琴的，有媒体的，有音响的。主啊，我们都要带着喜乐的心、健康的身体来侍奉你。感谢主，也给我们有美好的天气，没有拦阻我们到教会来敬拜你。主啊，那些不能够到教会来的，因为是有很多的事情，特别是病痛的事情，他们不能够到教会来。求主也开恩怜悯他们，给他们健康，使他们早日有一天也能够到教会来敬拜你。虽然我们已经来到教会敬拜你的人，有些也是身体有这边痛那边痛，有病，但是他们仍然能够敬拜你。主啊，你也医治，让我们每一个人，你知道我们的病痛，你医治我们，使我们健康，使我们平安，使我们喜乐。谢谢主，将这个家庭的前途向你交托，求你继续施恩祝福。祷告，奉耶稣的名求，阿门。阿门。谢谢林牧师。Hari ini tanggal berapa? 22 hari lagi tanggal 22 ya. Kita dengan sukacita 2 hari lagi kita akan menyambut tahun baru Imlek. Semuanya pasti punya sukacita dan semuanya pasti sudah bersiap-siap ya. Ada yang membeli baju baru, mempersiapkan kue, masakan ya, untuk kita sama-sama bersama keluarga tercinta kita boleh merayakan Imlek ya, yang merupakan satu berkat dari Tuhan. Saya mengajak sebelum kita pulang, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Helsinian nomor 47. Ti se ci so 47 Helsinian. Thank you.
akan berdoa Bapa kami. 主导文，在天上的父，愿人高出你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Demikianlah ibadah KUI pada siang hari ini. Kita terus belajar taat pada kehendak Tuhan.